Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-10 Fikir Sekejap. Saudara, adakah Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang di Pertuan Agong sekarang seorang yang bodoh? Adakah tuanku seorang yang rabun perlembagaan? Sebab ada segolongan ahli parlimen yang berpendapat begitu. Mereka cuba sekolahkan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kumpulan jahanam ini memang kurang ajar. Rakyat jelata faham maksud titah yang di Pertuan Agong dalam ucapan sulung di Parlimen baru-baru ini supaya jangan sengaja cuba jatuhkan kerajaan Madani dan bekerjasama untuk kesejahteraan rakyat dan tunggu hingga PRU ke-16 jika pembangkang mahu mentadbir negara. Very straightforward. Satu nasihat yang baik untuk negara, rakyat dan juga kepada iklim politik Malaysia. Tapi, geng ahli parlimen biadab ini lontar tuduhan jahat secara tidak langsung bahawa yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim rabun perlembagaan dan mereka bagi amaran jangan buat sesuka hati. Mereka sengaja memperbodohkan yang di Pertuan Agong dan sengaja mengambil titah tuanku dalam parlimen di luar konteks ucapan dengan niat jahat. Jangan kita terpedaya dengan tomahan sebegini. Ini adalah satu adegan dari skrip drama penulisan Mahathir. It is directly from Mahathir's playbook. Ingat, Mahathirlah orang yang pertama bagi reaksi bila Sultan Ibrahim keluarkan kenyataan mengenai Petronas dan pelantikan hakim-hakim pada hujung tahun 2023. Muslihat Mahathir disambung dengan iktibar 150 tahun perjanjian Pangkor. Satu propaganda untuk mengapi-apikan kebencian kepada Raja-Raja Melayu dan menghasut penyokong tegar beliau untuk buat rusuhan dan protes. Saya ada buat liputan lebih luas mengenai topik ini dalam episod ketiga Fikir Sekejap. Geng pendekar pengkhianat ini akan meneruskan propaganda Mahathir untuk memperbodohkan dan menjahatkan yang di Pertuan Agong sekarang. Tapi mereka lupa, mereka bermain dengan orang yang salah. Kerajaan mesti tingkatkan penguatkuasaan undang-undang. Ini bukan kes raja nak buat jahat. Ini kes pembangkang gila kuasa yang mahu merampas Putrajaya dengan segera. Puak-puak didikan Mahathir ini telah melancarkan peperangan terhadap institusi raja. They are waging war against the king. Raja buta perlembagaan, buat sesuka hati. Raja membelakangkan Islam. Inilah tema asas dalam naratif pembangkang dalam setiap serangan yang mereka lancarkan. Kerajaan Madani lagi teruk daripada kerajaan dulu. Kerajaan ini hipokrit. Bikin tak serupa cakap. Naratif ini juga keluar terus dari Mahathir. Yang terbaru, mereka tuduh PMX sebagai perasuah. Dengar secara teliti intipati kenyataan yang dikeluarkan oleh peliharahan Mahathir terkini dari Perikatan Nasional dan juga dari Blok Kerajaan. Mereka berani sekolahkan yang di Pertuan Agong tentang perlembagaan persekutuan. Beberapa ekor dari sekolah latihan Mahathir ini bukan saja menyalak tapi mau gigit Tuanku Sultan Ibrahim. Parlimen sekarang sudah jadi satu platform untuk menabur fitnah, cakap bohong dan mengarang cerita palsu. Parlimen diperalatkan untuk lempar tuduhan, cipta optik negatif kepada PMX dan Kerajaan Madani untuk memperdayakan dan memperbodohkan rakyat. Pasal apa? Sebab tindakan tidak boleh diambil disebabkan oleh parliamentary privilege. Keistimewaan Parlimen. Perkara 63/2 Perlembagaan Persekutuan berkata, tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya semasa mengambil bahagian dalam apa-apa prosiding mana-mana satu majlis parlimen atau mana-mana jawatan kuasanya. Jadi, yang buat cerita palsu, pandai sembunyi belakang peruntukan perlembagaan ini. Kalau betul PMX korup atau dihantar ejen dia untuk tawarkan rasuah kepada mana-mana ahli parlimen pembangkang untuk dapatkan sokongan, kenapa tak laporkan terus kepada pihak polis dan juga kepada SPRM? Kalau betul ada cubaan begini berlaku, kenapa nak berunding? Kenapa tak dilaporkan dengan serta-merta? Jika benar tawaran berlaku dan kamu hanya bising dan cirit-berit dalam parlimen bila rundingan kamu gagal, kamu sama-sama korup. Ayo,
Fikir sekejap. Hampir semua yang tak henti-henti kutuk dan cerca PMX dan menajiskan kerajaan Madani terpalit dengan rasuah dan ada kes mahkamah. Kalau bukan mereka, ahli keluarga mereka. Jadi, tidak ada noktah kepada cubaan tebuk atap. Kementerian Dalam Negeri dan PDRM jangan bagi 1 inci pun kepada geng Jahanam ini. Mereka merosakkan negara kita dengan skrip Mahathir. Dan rakyat yang berfikir mesti menolak sandiwara yang dimainkan oleh peliharaan dari sekolah latihan Mahathir ini. Ianya bukan satu kebetulan Mahathir dilantik sebagai cikgu untuk SG4, Negeri-Negeri Pentadbiran Perikatan Nasional. Kita rakyat yang berfikir boleh melihat dengan terang peperangan terhadap institusi raja sudah bermula. Raja buta perlembagaan, buat sesuka hati. Raja memperbelakangkan Islam. Ini tema asas dalam naratif jahat mereka. Yang kedua, kerajaan Madani lagi teruk daripada kerajaan dulu. Kerajaan ini hipokrit, bikin tak serupa cakap. Ini tema mereka yang terpalit dengan rasuah dan penyokong mereka. Ini taktik mereka untuk alihkan pandangan rakyat daripada tuduhan yang mereka hadapi. Mahathir boleh buat caturan dari hospital. Tiada siapa yang akan suspek. Jangan kita lupa, setiap strategi celaka yang berlaku dalam dunia politik Malaysia pasti ada bekas jari Mahathir. Jumpa di episod ke-11, Fikir Sekejap.